السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallahul Azim. Difahami daripada ayat ini bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah diutuskan sebagai rahmat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah kurniakan kepada kita, mengutuskan seafdal-afdal ciptaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan Allah Ta'ala telah mewajibkan ke atas kita untuk cinta kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib ke atas kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, apabila cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah di dalam hati seorang, maka cara ikutnya sallallahu alaihi wasallam akan cara seorang itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jadi lagi sempurna. Cara yang sempurna untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan seorang cinta kepadanya sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia cinta kepada dirinya, lebih daripada dia cinta kepada ahli keluarganya, lebih daripada dia cinta kepada hartanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Muslimin dan muslimat, hendaklah diketahui bahawasanya perkara yang paling utama yang wajib ke atas seorang untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidullah, beriman dengan Allah. Kerana beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kewajipan yang paling besar ke atas orang mukallaf. Kewajipan yang paling besar ke atas orang mukallaf adalah beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia telah mula dakwah di Makkah Al-Mukarramah, dia telah mula dakwah dengan mengajar kepada manusia beriman dengan Allah dan Rasulnya, mengajar kepada manusia at-tauhid. Dan hendaklah diketahui bahawasanya agama Islam adalah agama semua para anbiya alaihimus salatu wassalam. Semua mereka adalah beragama Islam. Bahkan agama Islam itu agama para malaikat. Maka semua para anbiya alaihimus salatu wassalam mereka kata La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli La ilaha illallah. Yani seafdal perkataan yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua para anbiya sebelumnya
adalah la ilaha illallah. Maka semua para anbiya mempercayai la ilaha illallah. Semua mereka telah ajar kepada pengikut-pengikut mereka, telah mengajar kepada mereka aqidah yang benar, aqidah Islam. Semua mereka telah mengajar bahawasanya Allah Ta'ala Maha Esa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti sesuatu, tidak seperti manusia, tidak seperti cahaya, tidak seperti kegelapan. Allah Ta'ala bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Allah Ta'ala telah berfirman, Laisa kamithlihi syai', yani Allah tidak seperti sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada permulaan bagi kewujudannya, dan tiada akhir bagi kewujudannya. Allah Ta'ala azaliyun abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia menciptakan alam ini, dia ada sebelum menciptakan alam ini. Dan Allah Ta'ala dia tidak memerlukan alam ini, tidak memerlukan langit atau bumi, tidak memerlukan arah yang enam, atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Allah Ta'ala tidak memerlukan tempat atau arah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat dengan warna atau panjang atau lebar atau anggota badan, kerana Allah tidak seperti sesuatu. Dan tidak boleh menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, mahma tasawwarta bibalik, fallahu bikhilafi dhalik. Yani apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti sesuatu. Maka ini adalah aqidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib ke atas seorang mukallaf ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada aqidah ini. Muslimin, muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kewajipan yang paling besar ke atas mukallaf yang ia beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita insya-Allah Ta'ala akan sambung membahaskan tentang syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Dan pada malam ini kita akan mula membahaskan tentang bab ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab Imam At-Tirmidzi menulis tentang sifat dir' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dir' yani baju besi yang dipakai untuk perang. Baju besi yang dipakai untuk perang. Maka Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dia kata, قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. يعني الزبير رضي الله عنه dia meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pada perang Uhud dia telah memakai dua baju besi, maka dia ingin sallallahu alaihi wasallam
dia ingin sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas satu batu, tetapi dia tidak dapat untuk naik ke atasnya. Maka Talhah radhiyallahu anhu, Talhah dia duduk supaya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas batu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah naik ke atas batu itu dengan bantuan daripada Talhah. Dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat pada awal untuk naik ke atas batu itu? Kerana waktu itu dia memakai dua baju besi, dan dua baju besi itu berat. Dua baju besi yang berat, yang kuat. Maka Talhah telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas batu itu. Maka setelah dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Az-Zubair, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aujaba Talhah." Difahami daripadanya bahawasanya Talhah dia dapat syurga dengan amalan yang dia telah buat, dengan dia telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud, dan dengan dia telah menjadikan juga dirinya tebusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Tengok kepada cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan As-Sa'ib Ibn Yazid dia telah juga mengkhabarkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud telah memakai dua baju besi. Dia pakai satu, kemudian pakai atasnya yang lain. Dia kata, "Kana alaihi yawma Uhudin dir'ani qad dhahara bainahuma." Masya-Allah. Ada bab setelah ini adalah bab ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani ini bab tentang sifat sesuatu yang dipakai atas kepala, macam baju besi tapi dibuat untuk diletakkan atas kepala, dan dipakai atasnya satu seperti helmet untuk perang. Jadi ini dipakai di bawah helmet yang diguna untuk perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Anas meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Yani dia telah masuk Makkah dalam keadaan dia memakai mighfar itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai mighfar. Sekarang ada bab tentang sifat sirban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam At-Tirmidzi, bab ma jaa fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tentang apa yang warid pada serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu dia kata, دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم apabila dia telah masuk Makkah pada hari pembukaan Makkah, maka dia masuk dalam keadaan memakai serban berwarna hitam. Maka memakai serban yang berwarna hitam boleh dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia telah masuk Makkah. Ketika itu ada atas kepalanya serban yang berwarna hitam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Amr ibn Huraif dia telah meriwayatkan daripada ayahnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi khutbah dalam keadaan
dia memakai serban yang berwarna hitam. Ibnu Umar dia kata, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. Yani apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serban, maka dia akan buat bagi serban itu ekor, yang mana ekor itu akan berada di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada baginya ekor yang mana dia letakkan di antara bahunya, di antara dua bahunya sallallahu alaihi wasallam. Okey. Serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa panjang kainnya? Panjang kainnya adalah 7 hasta. 7 hasta. Satu hasta adalah daripada tepi jari tangan, daripada sini sampai ke siku. Ini satu hasta. Maka 7 hasta. Ia adalah 7 hasta. Maka 7 hasta itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan untuk serban. Masya-Allah, masya-Allah. Mungkin pada masa yang akan datang kita tunjukkan satu sesi khas untuk tunjukkan bagaimana mengikat serban. Ibnu Abbas dia mengkhabarkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi khutbah dalam keadaan dia memakai isabah dasma, yakni dia memakai serban. Dia memakai serban dan serban itu warnanya cenderung kepada hitam. Masya Allah al-azim. Maka bagus seorang dia memakai serban, tapi apabila memakainya hendaklah dia niat dia memakainya kerana mahu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada niat itu, maka seorang dapat pahala. Sekarang kita melihat ramai pemuda yang mereka cuba untuk pakai macam-macam perkara yang mereka mahu nampak dengannya seperti artis, seperti penyanyi. Tetapi pada zaman sekarang jarang-jarang kita dapat pemuda-pemuda yang mereka keluar dalam keadaan memakai serban. Maka jangan seorang malu dengan ikut seafdal ciptaan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adab yang paling baik. Adab yang paling baik. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sirah yang paling baik. Maka hendaklah kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikutnya kerana Allah Ta'ala telah mengutuskannya supaya kita ikutnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita ikutnya dengan hati yang penuh gembira dengan perkara ini. Kita sambung kata Imam Tirmidzi, babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani ini adalah apa yang warid tentang sifat izar. Izar, apakah makna izar? Izar adalah apa yang dipakai untuk bahagian bawah. Apa yang dipakai untuk bahagian bawah daripada jasad. Itu adalah izar apabila ia adalah kain pelengkat atau kain sarung atau kain pelengkat, itu dinamakan sebagai izar. Izar seperti yang orang yang pergi haji, orang yang pergi
untuk buat haj mereka pakai apa? Itu yang dipakai untuk bahagian bawah itu dinamakan izar. Maka kita mahu membahaskan sekarang tentang sifat izar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Burdah kata, akhrajat ilaina Aisyah كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. يعني أبو بردة dia kata Aisyah radhiyallahu anha isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluarkan bagi kita, tunjukkan kepada kita kisa'an mulabbada. Kisah itu apa yang menutupkan bahagian atas daripada badan. Maka dia telah menunjukkan bagi mereka sejenis pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pakai pada bahagian atas, dan juga telah tunjukkan kepada mereka izaran ghalidha, yakni izar yang tebal, Maka dia kata, Aisyah kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dalam keadaan dia memakai dua ini. Dia telah tunjukkan kepada mereka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai ketika dia wafat sallallahu alaihi wasallam. Al-Ash'ath Ibn Sulaim dia kata, sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha. Saya telah mendengar ibu saudara saya sebelah bapa, dia mengkhabarkan daripada bapa saudaranya sebelah ayahnya. Dia kata, baina ana amshi bil madinati idza insanun khalfi yaqulu irfa' izarak fa innahu anqa wa abqa. Yani dia kata, orang ini kata daripada sahabat, dia kata, ketika saya berjalan di Al-Madinah Al-Munawwarah, maka ada seorang dari belakang saya, dia kata, angkatlah izar kamu. Yani angkatlah izar kamu, maka ini lagi bersih bagi kamu, dan ini membantu untuk lagi jaga kain ini. Fa innahu anqa wa abqa. Ia lagi bersih dan membantu untuk jaga kain yang dia memakai. Kata beliau, fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dia dapat bahawasanya orang yang memanggilnya dari belakang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faqultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha. Yani dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah kain yang nilainya tidak besar. Ini adalah burda, dia kata. Burda adalah kain yang ada padanya garisan-garisan. Maka dia kata, ya Rasulullah, ini adalah kain yang jenisnya burdah, tapi nilainya tidak besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama laka fiyya uswah, yakni bukankah kamu mahu mencontohi saya? Maka kata beliau, kata seorang sahabat itu, kata beliau, fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqih. Saya telah melihat dapat izar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai separuh betisnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izarnya sampai ke separuh betisnya, dan dia telah menggalakkan sahabat itu untuk dia buat sepertinya. Maka hendaklah kita juga mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Maka apabila seorang pakai izar, kain sarungnya sampai separuh betis, maka hendaklah dia niat bahawasanya dengan ini dia mencontohi, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, seperti mana telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, izar yang dia memakainya sampai separuh betis, dan dia kata, hakadha kanat izratu sahibi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai izar, yakni sampai separuh betis. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dia kata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi atau qala saqih, faqala hadha mawdi'u al-izar, fa in abayta fa asfal, fa in abayta fala haqqa lil izari fil ka'bain. Yani difahami daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pegang otot betis Hudzaifah ibn al-Yaman, atau otot betisnya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai sini al-izar, sampai sini al-izar, yani hindalah izar sampai ke separuh betis. Ini maksudnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bahawasanya jangan ia sampai kepada dua buku lali. Kata para ulama, kalau ia sampai ke dua buku lali, maka ia ini bukan cara yang sunat. Ini bukan cara yang sunat kalau ia sampai ke dua buku lali. Kalau sampai kurang atau bawah lagi daripada dua buku lali, apakah hukumnya? Kalau izar, kalau pakaian lelaki sampai bawah lagi daripada dua buku lali, maka ini adalah makruh. Hukumnya makruh. Tetapi kalau orang buat ini dengan niat mahu sombong, maka jadi ini haram. Tapi kalau niatnya bukan sombong, maka sekadar makruh. Sekadar makruh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hati rasa gembira apabila membahaskan perkara-perkara yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah al-azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah menjadikan kita daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. Imam Tirmidzi dia telah menulis satu bab, babu ma jaa fi mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث." يعني Abu Hurairah kata, saya tidak pernah melihat sesuatu yang mana ia lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah matahari ia terbit berjalan di mukanya sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya dia sangat-sangat cantik sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat-sangat tampan sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah al-azim. Dalam bahasa Melayu di Malaysia kita menggunakan perkataan cantik bagi lelaki dan perempuan.
walaupun di Indonesia perkataan cantik banyak diguna untuk menyifatkan wanita, tetapi di dalam bahasa Melayu yang diguna di Malaysia, perkataan cantik diguna bagi dua-dua, untuk menyifatkan lelaki, untuk menyifatkan perempuan. Kata Abu Hurairah, dan saya tidak pernah melihat seseorang yang cara perjalanannya lebih cepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan cepat. Ini menunjukkan bahawasanya dia berjalan dengan semangat, bukan dengan cara orang yang malas. Setengah pemuda pada zaman sekarang mereka berjalan macam orang malas, macam mereka tidak mahu mengangkat pun kaki mereka. Ada setengah pemuda mereka apabila berjalan boleh dengar bunyi slipper mereka, capal mereka boleh dengar bunyinya apabila mereka berjalan, kerana mereka tidak angkat pun kaki mereka. Subhanallahil azim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berjalan dengan cara yang semangat dan cepat. Abu Hurairah dia menyifatkan cara perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya ia cepat, tapi walaupun ia cepat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buatnya tanpa yani dengan cara yang mudah bagi dia. Nampak mudah bagi dia sallallahu alaihi wasallam untuk membuat cara itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia kata, apabila menyifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza masha taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab. Yani apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, dia akan angkat kakinya sepenuhnya. Dia berjalan dengan kuat, seolah-olah dia turun daripada tempat yang tinggi, sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia telah kata, idza masha takaffa'a takaffu'a ka'annama yanhattu min sabab. Yani apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka dia cenderung ke depan. Ini menunjukkan bahawasanya dia berjalan dengan semangat, tapi cara dia berjalan adalah cara orang yang mutawadhi', cara tawadhu'. Boleh dengar? Harap ada yang bantu dalam komen. Tulis kalau suara jelas. Harap tulis dalam komen. Boleh. Okey. Terima kasih. Barakallahu fikum. Imam Tirmidzi dia juga menulis sebuah bab. Dia kata, babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia menggunakan minyak zaitun bagi rambutnya, maka dia meletakkan satu kain atas kepalanya sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada jalan Anas ibn Malik, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru al-qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pakai minyak zaitun untuk rambutnya, dan dia meletakkan kain, maka akan ternampak kesan minyak itu atas kain yang dia menutupkan dengannya kepalanya sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menggunakan minyak zaitun, dia meletakkan satu kain, maka nampak kesan minyak itu atas kain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Maka
sampai sini untuk malam ini dalam Asy-Syama'il, dan sekarang kita akan baca sedikit dalam kitab Aujazul Mukhtasarat, yang mana kita mahu membaca sedikit tentang rukun-rukun haji. Yang ada kitab, sila buka kitab pada muka surat 51. Kata pengarang, wa furudul haji khamsah al-ihram وهي النية بالقلب والوقوف بعرفة والطواف بعد الوقوف والسعي والحلق أو التقصير. يعني rukun-rukun haji adalah 5. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat masuk dalam amalan haji. Dan niat itu dibuat dalam hati. Dan yang kedua adalah al-wuqufu bi Arafah, berdiri pada Arafah. Itu rukun yang kedua. Yang ketiga adalah at-tawaf. Buat tawaf setelah berdiri pada Arafah, setelah wukuf pada Arafah. Rukun yang seterusnya adalah as-sa'i, buat sa'i di antara as-Safa dan al-Marwah. Dan rukun yang setelah itu adalah rukun yang setelah itu yang disebut oleh pengarang adalah al-halq atau at-taqsir, yakni memotong rambut atau mencukur rambut. Maka ini adalah 5 rukun yang ia adalah rukun-rukun haji. Apabila kita sebut rukun dalam haj, maka jika dia tinggalkan salah satu daripadanya, maka haj tidak sah. Maka 5 rukun itu mesti orang membuatnya supaya sah hajinya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya mahu menasihatkan dan mengingatkan untuk memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal ini. Dan hendaklah kita menzahirkan perasaan gembira dan perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada ramai daripada kita yang berada di rumah kerana ada PKP, tetapi hendaklah kita cuba untuk kita membuat perkara-perkara sekadar yang kita mampu untuk menzahirkan perasaan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kegembiraan kita. Dan dalam bulan ini hendaklah kita memperbanyakkan sedekah. Hendaklah kita buat sedekah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat sedekah kepada orang-orang yang memerlukan sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ini yang salih mengkurniakan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sampai sini untuk malam ini. Saya mahu minta bantuan daripada semua untuk tekan like bagi page kita dan tekan follow, dan jemput sahabat-sahabat untuk mereka tekan like dan follow supaya page ini yang kita menggunakan untuk menyebarkan ilmu dan dakwah lagi tersebar di antara orang ramai, dan ini adalah cara untuk membantu dakwah. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. Terima kasih bagi mereka yang buat doa bagi saya dalam komen. Akramakumullah, barakallahu fikum. Assalamualaikum.